Meh, kau bau tak, Meh? Meh, sudahlah, Meh. Berkawat-kawat tu, Meh. Aku tak takut dah, Meh. Jangan buat kelakar, Meh. Tapi Amir tu macam tak layan aku. And then dia berdiri berkawat je tu. Tapi bau hangit tu makin lama makin busuk. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, welcome back to Ashraf channel guys. Okay, so hari ni guys kita nak borak pasal satu kisah ni. Hari Khamis kan, kita nak borak pasal kisah-kisah seraman biasalah kan. Tapi untuk kisah hari ni, dia bagi aku agak besar pengajaran dia. Sebabkan disebabkan someone ni kena. Macam tu lah cerita dia. Tapi kita nak cerita tu sekejap lagi. Korang jangan lupa tekan like, share dan juga subscribe. Untuk konten ni jangan lupa juga, kalau korang suka, korang boleh komen dekat bawah apa saja. Okay, so kita tak nak buang masa, kita roll intro dulu macam biasa. Lepas tu kita masuk ini cerita. Let's roll it. So hari ni Acap nak berkongsi dengan korang tentang satu kisah di mana kita macam korang mungkinlah ada ataupun tidak pengalaman bertemu dengan benda Allah ni sendiri, which is entity ni lah ataupun makhluk halus. Tapi bila someone ataupun somehow orang bercerita dekat kita akan jadi percaya kan. Kita trigger nak tahu apa yang jadi and so on kan. Lepas tu kejap kita dekat jauh sikit. Alright. Lepas tu, kita akan jadi macam penasaran which is benda ni betul ataupun tidak kan. Alright, benda ni terjadi juga kepada seorang bekas pelajar maktab tentera yang berlakunya kisah ini pada tahun 2012 waktu tu guys. So, lebih kurang 21, dah 10 tahun dah. 22 dah. Sejak tahun ni, 2022 tolak 2012, dah 10 tahun dah kisah ini berlaku. Okay. Benda ni ataupun kawasan ni terletak di area Negeri Sembilan guys. Menurut dia juga, dia minta Acap untuk rahsiakan semua detail-detail tentang dia, kawasan tersebut serta nama maktab tersebut. So, macam biasa guys, kita hormati dan kita bagi nama kepada dia ni sebagai seorang yang bernama Helmi. Okay? Helmi ni, dia dah banyak kali kau pakai nama Helmi ni? Ke tak? Okey, tak apalah. Helmi ni, dia kata dia belajar dekat maktab tentera ni. Waktu tu, dia ni macam, kira kalau kita campur tolak kan, dia ni budak-budak baru nak up. Masa tu baru 17 tahun kan. Biasa, maktab tentera 17 tahun memang senior year lah, senang cerita kan. Nak cerita pun, dia ni antara yang paling taiko lah dekat tempat tu. Bukan taiko apa, maksudnya yang paling disegani lah. Sebab, yelah, mungkin dia ada pangkat dekat situ, atau mungkin dia memang paling senior kat situ. Wallahualam, kita tak tahu kan. Alright. Menurut Helmi juga, waktu tu dia kata dia orang punya sesi latihan tu kebiasaannya Cap akan berakhir di waktu maghrib dan dia orang akan ada satu perjumpaan dalam around pukul 11.40 lebih macam tu dan akan habis dalam pukul 12 macam tu lah, 12 ke 12.30 minit malam. So menurut Helmi juga dekat sini dia nak clearkan dekat korang bahawa kawasan dia tu, kalau korang boleh bayangkan, pintu gerbang dia sahaja memang sangat-sangat orang kata apa, specialist tau. Bila kau masuk ke dalam tempat tu, kau dah nampak tempat tu memang something yang kira pedalaman, terpencil. Maknanya kau kena masuk taman, kau naik atas sikit, kau belok kiri, kau terus lagi, dah nampak hutan, masuk dalam, tak ada line. Itulah dia punya gambaran tempat tersebut. Okay. So, kalau nak ceritakan sekarang, tempat tu dah banyak membangun tau. Which is dah banyak gila bangunan-bangunan yang telah pun dinaikkan lah. Berbanding dengan tahun waktu dia masuk itulah. Maksudnya, 2012, kalau kata dia Form 5, masuk Form 1, 4 tahun lepas daripada 2008 lah. Dia dekat situ kan. So, pada tahun 2012 tu, ada satu kejadian di mana dia tak percaya tentang kewujudan tentera Jepun dekat situ. Okay.
menurut dia salah satu kawasan di area situ, bukan kat tapak sekolah tu, tapi kawasan berdekatan dengan tapak sekolah itu merupakan tempat pembakaran mayat waktu Jepun tengah takluk Malaysia dululah, tentera Jepun kat sini. Tapi itu cerita daripada senior dia yang terdahulu. Tapi dia ni tak adalah percaya sangat. Dia mungkin macam, ya tak yalah senior ni kan. Tapi apa yang terjadi pada dia pada malam tersebut membuatkan dia percaya bahawa cerita itu bukan dekat ataupun dongeng semata-mata. Okey, bermulanya cerita tentang seorang Helmi ni terjadi pada waktu lepas diorang roll call. Lepas perjumpaan pukul 12.30 malam, diorang ni bergerak secara satu unit untuk menuju ke dom mereka yang masing-masing. Tapi tidak kepada Helmi. Kemanakah Helmi pergi? Helmi menurut dia pada waktu tu, ketika semua orang dah naik ke dom, dia ni nak pergi toilet. Senang cerita, dia nak pergi toilet 12.30 malam. And dia ajak seorang kawan dia yang bernama Amir. Teman aku jap pergi toilet. Nak terberak lah macam tu kan. Tapi Amir macam, alamak, kau malam-malam nak pergi toilet. Serius lah. Kejap je, kau tunggu kat luar. Aku settle, laju, aku keluar. Kita balik lah dom. Kejap je, tak lama. Tak nak, aku tak percaya lah kau. Kau berak bukannya sekejap. Kan, tak tahu keluar batu, pasir, emas pemata tak. Macam tu lah dia kata kan. Tak ada, sumpah, kejap je. Tolong lah, aku dah hujung ni kan. Weh, korang ni. Korang apa? Dia seorang je. Kau ni. Haish, dah lah nak pergi belakang tu. Kau tahu kan belakang tu kawasan apa? Kawasan apa? Tentera Jepun. Apa? Bakar mayat. Kau percaya ke, Mat? Kita dah 5 tahun kat sini. Mana apa-apa jadi. Kau ni dah lah banyak sangat ni input ni letak ni. Sebab teman aku tak nak. Yelah. Menurut Amir pada waktu tu, tak nak terpaksa hakulah si Helmi ni kan. Sebab pangkat besar, pengaruh besar. So dia pun pergilah ikut si Helmi ni pergi menuju ke tandas. Okey, menurut Helmi, tandas dia ni memang orang kata apa, okey, ini blok dom dia orang, and then dia orang pergi kat belakang sikit, dia orang kena pergi ke depan untuk melalui satu ampaian, and belakang ampaian tu baru ada toilet. Jauh tidak kan? Sebab 2012 menurut dia orang tak ada sangat tempat yang berdekatan dengan tandas dia punya blok lah waktu tu. So tak nak memang kena pergi kat belakang tu. And kat belakang area tandas tu ada hutan guys. And menurut dia orang juga kat belakang hutan tu adalah kawasan tentera Jepun tu lah. Okey, stop kat situ. Helmi pun sampai ke toilet bersama Amir. So dia masuk dalam toilet, and then dia pun membuang. Dalam 3-4 minit macam tu kan, dia pun, aku selalu memikirkan masa depan. Menyanyi pula dalam toilet kawan tu. Dengan nyanyi-nyanyi, setiap hari ku nyanyikan. Bunyi seolah-olah tapak kaki sedang berkawat. Tapak boot yang ada ladam tu pijak. Nak bergurau ke meh? Tak takut. Tak payah. Helmi tegur waktu tu. Dia dalam toilet ni. Bunyi tu makin lama makin ramai. Tapak kasut tu makin lama makin banyak. Mampu kau lah, aku malah layan lah. Sejak itu kau waktu tu cap, benda tu aku dengar dia betul-betul dekat depan pintu toilet aku. Aku pun settlekan cepat-cepat, pergi basuh apa yang patut, dan aku berdiri dekat depan pintu toilet tu. Bunyi tu lagi cap. Aku buka. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Buka sendal pintu toilet tu, aku tolak pintu toilet tu perlahan-lahan. Waktu aku tolak tu cap, ada yang meninjau. Time tu aku, wow. Gila meh, tak lawak tu. Macam tu. Sebab orang tinjau tu Amir, dia macam ni boleh tengok aku gitu. Uish, seram bang kan. Member nak buat gurau, nak buat prank pun agak-agak lah. Pukul 12.30 malam macam tu kan. Lepas tu aku pun keluar, aku tolak Amir. Jangan bergurau macam ni man.
Lepas tu Amir tu macam, asal takut? Tak adalah takut. Tapi siapa je yang tak terperanjat kalau buat macam ni? Hai, kau ni bukan-bukan lah waktu tu. Hati lega lah, jiwanya lega. Sebab yang prank tu kawan sendiri dah. So aku pun macam pergi basuh tangan dekat sinki. And then aku pun nak keluar daripada toilet tu lah. So aku basuh tangan tu, aku membebel lah. Benda-benda macam ni jangan buat main kan. Ni bukan soal takut ke tak takut. Tiba-tiba cap, waktu tu ketika aku tengah membebel tu, dekat belah kiri aku cap, Amir berdiri, tegak, pandang cermin. Kaki dia macam orang tengah berkawat, Mat. Naik satu, tap, 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 tap. Hey, aku baru cakap kan, tak kelakar. Tak kelakar. Aku cakap macam tu. Lepas tu aku basuh tangan lah. Aku basuh tangan, tapi Amir tu masih lagi dalam keadaan tegak macam ni. Kau faham tak situation dia? Badan dia tegak, muka dia kosong, pandang cermin, and dia pijak. Masa aku basuh tangan tu cap, tiba-tiba cap, out of nowhere cap, aku bau something terbakar. Aku bau bunyi pula. Aku bau something yang hangit. Bau hangit waktu tu. Meh, kau bau tak, Meh? Meh, sudahlah, Meh. Berkawat-kawat tu, Meh. Aku tak takut lah, Meh. Jangan buat kelakar, Meh. Tapi Amir tu macam tak layan aku. And then dia berdiri berkawat je tu. Tapi bau hangit tu makin lama makin busuk. Macam tu. Dia macam bau something yang terbakar tapi busuk. Macam tu. Matt, aku malas nak layan kau. So aku pun tutup aku pun tutup pilih air tu. And then aku nak keluar dari toilet tu. Masa aku nak keluar daripada toilet tu cap, aku tengok arah cermin. Dekat cermin tu cap, ada aku seorang je cap. Yap. Dia dekat cermin tu. Yang bila pandang cermin, dekat depan aku ni ada Amir. Bila tengok cermin, aku seorang je. Reflection tu aku je. Mengemang, Mat. Time tu aku dah macam, Aku pun tengok Amir. Amir tu pandang aku, senyum, kaki dia. Time tu aku lari keluar. Masa aku lari keluar toilet tu cap, dekat depan toilet tu cap, Amir tengok aku terperanjat. Oi, kau apa hal ni? Oi, Meh. Aku tengok balik dalam toilet, tak ada cap. Aku tarik Amir tu cap masuk toilet. Aku masukkan Amir tu dalam toilet. Meh, tadi kau kan kat sini je. Mana ada? Tak ada, aku kat luar daripada tadi. Aku dah kata dah, kau kalau masuk toilet memang 18 minit 19 minit tak lari. Tak, bodoh. Aku tadi dalam toilet sekejap je. Lepas tu aku keluar, kau dekat luar. Yang kau berkawat-berkawat tu dah macam tentera. Amir sambung, Jepun, aku dah cakap kami, Jangan Mi. Jom kita balik dom. Time tu aku tiba-tiba macam terkelu tau cap. Aku hilang kata-kata. And Amir bawa aku keluar daripada toilet tu. And then pergi ke arah dom. And waktu tu cap, aku memang macam jiwanya kosong, otaknya kosong. Semua tak, dia macam seolah-olah gelap, blank seketika waktu tu. And aku keluar daripada toilet tu cap. And waktu aku keluar daripada toilet tu, aku lalu dekat area ampayan tu cap. And waktu aku lalu dekat area ampayan tu, aku tengok ke belah kanan aku cap, hutan tu. Dekat belakang tu cap, ada something yang sedang perhatikan aku daripada jauh. Aku sure memang ada something yang tengah tengok aku daripada jauh. Sebab dari samar-samar malam tu, aku nampak ada satu lembaga yang berdiri celah pokok tengah tinjau aku dengan muka dia pucat lesi, putih cap. Tapi waktu tu aku pandangkan kepala aku ke Amir, and Amir bawa aku naik ke atas dom. And waktu malam tu cap, aku nak tidur. Masa aku nak tidur tu cap, dalam pukul 11, pukul 12 cap, aku tak tahu kenapa dekat hujung telinga aku cap, aku dengar macam ada bunyi suara orang Jepun tengah bercakap. Aku tak tahu macam mana nak cakap bahasa dia, tapi memang macam tu, bunyi macam tu. Aku tak tahu benda tu fikiran aku sendiri ke, hati aku sendiri ke. Tapi bila aku bukakan mata, kiri kanan aku tak ada siapa-siapa cap. Memang tak ada siapa-siapa. Katil aku belah hujung cap. Katil aku belah hujung dom. And then aku tengok kawan-kawan aku semua dah tidur. And yang paling seram sekali cap waktu tu, ketika aku nak tutupkan mata,
aku dengar sekali lagi bunyi tapak kaki ladam tu tengah keliling katil aku. Lebih daripada satu, itu confirm. And aku dengar juga bunyi bahasa Jepun tu makin lama makin garau. Dan waktu tu aku hanya menangis, menggigil, tarik selimut aku, dan aku menjerit seorang diri. And pada malam tu juga, menurut rakan-rakan aku telah pun dirasuki oleh sesuatu. And then mulut aku terkumat kami bahasa asing. And pada waktu tu juga aku telah pun dibawa keluar daripada maktab tu untuk pergi berubat dekat salah satu atuk yang ada di kampung situ. And bila dah keluarkan apa tu semua, atuk tu cakap, aku tersalah cakap. So, benda tu marah, and then atuk tu nasihatkan aku at least sebulan untuk berehat keluar daripada tempat tu. And then, dalam masa sebulan tu juga, aku terpaksa berulang alik daripada rumah aku ke maktab tu. And then, selepas sebulan, aku terpaksa menghentikan pelajaran aku dekat maktab tu untuk berpindah ke sekolah biasa. Yang di mana ketika itu Cap, aku sudah pun hampir menuju ke peperiksaan akhir, which is SPM. So 6 bulan terakhir tu agak struggle juga untuk kita orang cari sekolah. Tapi end up, Alhamdulillah ada juga sekolah yang terima aku sebab aku tak ada masalah disiplin ke apa semua. And then akhirnya aku gagal nak dapatkan sijil maktab, sijil berhenti maktab pengajian tu. And then itulah dia kisah yang dilalui oleh Abang Helmi sebenarnya, yang bagi aku agak menakutkan. Tapi yelah kita tak boleh nak cakap banyak kan. Bila besar benda-benda macam ni, yelah, it's out of nowhere lah kan. Disebabkan mulut dia yang tak percayakan senior kan. Kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Ada punya kepercayaan tu masing-masing. Tapi kalau tak percaya, for me diam cukup. Tak payah nak menganggung-anggung, mengangkuh diri. Sebab kita tak tahu kat mana kita berdiri. Mungkin kita berkongsi dengan entiti. So itulah dia guys, untuk cerita hari ini. Itulah dia, sikit sebanyak lah kan. Somehow kadang kita tak boleh nampak apa yang orang nak bagi kita tu satu input yang salah kan. Kita tak boleh nak hukum apa yang orang cakap. Oh tidak, bila benda tu tak sampai dekat logik kita, tak setuju dengan pemahaman kita, tak semestinya apa yang disampaikan tu salah. Cuma mungkin penerimaan kita yang cetek, ataupun kita yang jenis degil tak nak dengar apa yang orang cuba sampaikan. Itu dah cerita dia. Meranjat aku. Awi. Nah, nanti. Orang tengah shoot Awi. Okay. So bila macam tu kan. Dua kali je ni. Halo. Waalaikumsalam. Awaknya. Ya. Apa awak bagi saya ni? Aku ada cakap kau nak cari box lengkap kan. Yang tu dia limited edition, tak silap aku, holiday kit tu. So kat dalam tu dia ada dua apa tu? Apa orang panggil tu? Freezer tu? Cartridge. 2 cartridge. Lepas tu ada satu device. Port cabin ni kau kena tengok. Port cabin dia cantik gila. Style gila. Memang smart. Ni yang dapat layout. Dia dapat layout dia style tu. Dia ada style. Kau nak berhenti mengukur. Aku rasa ini set yang lengkap bagus. Nak berhenti terus susah betul. Tapi ada cara lah. Pelan-pelan lah. So keluarga. Halo. Apa nama dia ni? Apa? Relax. Nama dia relax. Berhenti merokok dengan relax. Gitu. Hashtag no smoking. Lepas ni kalau member tanya, weh, sini kau pergi rokok. Gunalah relax. Dengan relaxnya. Macam tu. Okay. Thank you so much. Nanti kau belik-belik lah apa dalam tu. Kau tak tahu apa, nanti kau tanya aku. No problem brother. Okay, baik. Nanti apa Roger? Alright, Okay, salam. Oh, patutlah member kemain call aku. Tak macam ni. Itu Awi ni, dia ni nak berhenti merokok. So Acap pun recommend lah kat dia satu set holiday kit daripada Relax. Terima kasih lah kepada kawan gue yang memberinya. Tapi menarik juga. Ni kita unboxing dulu. Ni nama Relax. Tapi bila kita buka, gitu. Tu dia. Ada apa ni? Oh, ini tempat letak. Buka. Jom kita tengok dulu. Apa ini? Dia sudah keluar. Ada button lah. Oh, ini orang panggil apa?
Pod cabin. Oh, thank you Jap. Korang juga kalau nak dapatkan, korang nak berhenti mengukuk, korang boleh pergi dekat description Acap. Korang boleh pergi dekat IG Relax. Lepas tu korang akan mulakan journey korang dengan Relax dan holiday kit yang sangat-sangat awesome, sempoi, kelempoi gitu. Sampai sini saja juga kita nak berborak tentang apa ni orang kata, cerita ni lah kan. Satu cerita yang banyak iktibar, banyak pengajaran. Seram memang seram, tapi kita kena tengok daripada sudut yang lain juga. Kenapa dia buat macam tu, kenapa dia buat macam ni, kenapa tak patut macam tu, tak patut macam ni, supaya kita dapat belajar dan menjadi insan yang lebih mulia, yang lebih baik lah di masa akan datang. Okay, so kita jumpa di video akan datang. I see you guys. Assalamualaikum.